Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Wan Muhammad Azadi bin Wan Ibrahim. Bernombor matriks PPP 213149. Saya akan menerangkan mengenai research idea outline. Pendidikan merupakan tunjang dan penyumbang pembangunan modal insan dan sosioekonomi negara. Bidang pendidikan juga merupakan pencetus kreativiti dan penjanaan inovasi yang melengkapkan generasi muda dengan kemahiran yang diperlukan pada masa kini. Ia selaras dengan hasrat kerajaan yang telah melancarkan dasar e-pembelajaran negara 2011 hingga 2015 depan yang merangkumi 5 aspek tonggak utama iaitu infrastruktur jalur, struktur organisasi, perkembangan profesional, kurikulum dan e-kandungan dan pembudayaan. Konsep e-pembelajaran akan menjadi satu budaya dan amalan pengajaran di semua IPT selain amalan PNP yang konvensional. Manakala dalam Pelan Pembangunan Pendidikan 2011-2015 hingga 2025, Kementerian telah menggariskan 10 lonjakan bagi memperkasakan pendidikan tinggi di Malaysia. Menyedari betapa pentingnya pendidikan berlandaskan teknologi dan kedudukan Malaysia dalam pembangunan, khususnya dalam talian, kerajaan telah merangkumkan lonjakan yang ke-9 iaitu pembelajaran dalam talian tahap global atau Globalized Online Learning ataupun GOL yang memberi tumpuan kepada perluasan akses pendidikan, peningkatan kualiti pengajaran dan pembelajaran di samping membolehkan pembelajaran disesuaikan dengan keperluan semasa pelajar. Kebanyakan kajian yang berkaitan dengan pedagogi lebih memberi tumpuan kepada kepentingan menghubungkan pengajaran dan pencapaian pelajar, alat pengajaran yang berkesan dan teknologi maklumat dan keberkesanannya. Skop isu-isu pedagogi yang dibincangkan masih tertumpu kepada pencapaian akademik semata-mata, manakala sistem pendidikan Malaysia sekarang menekankan aspek intelektual atau kemahiran berfikir aras tinggi sebagai salah satu pembelajaran dengan bermatlamat untuk memperkembangkan daya intelek dan kerohanian pelajar ke peringkat maksimum. Tugas pensyarah adalah untuk melengkapkan pelajar dengan keupayaan intelektual yang tinggi melalui amalan pemikiran kreatif dan kritis. Amalan pemikiran kritis dan kreatif yang dimiliki oleh pelajar membolehkan mereka menyelesaikan masalah dengan cara yang logik dan rasional untuk mengamalkan pembelajaran sepanjang hayat. Walau bagaimanapun, cabaran utama yang dihadapi oleh pensyarah ialah sejauh mana pensyarah boleh menyediakan diri mereka bukan sahaja dengan pengetahuan yang berkaitan dalam bidang yang diajar, tetapi juga dengan kemahiran dan sikap yang membolehkan pensyarah untuk membuat perubahan positif terhadap pelajar yang mempunyai latar belakang yang berbeza. Menurut Lingard, pada tahun 2007, pensyarah dan pedagogi yang diamalkan adalah sebahagian besarnya menjadi penyumbang kepada pembentukan pembelajaran yang lebih baik. Namun, ramai pensyarah lebih prihatin terhadap hal ehwal akademik dan kurang memberi tumpuan kepada amalan pedagogi untuk meningkatkan kualiti intelektual pelajar. Pensyarah perlu lebih peka dan kreatif dalam membangun pengetahuan pedagogi mereka dalam pengajaran supaya ia menjadi lebih sesuai dengan persekitaran pembelajaran pada masa kini dan akhirnya boleh mencapai objektif pengajaran.
Oleh itu, pengetahuan dan kecekapan dalam semua aspek pedagogi dalam kalangan pensyarah pasti akan dapat membantu kejayaan pengajaran dan pembelajaran dan seterusnya mencapai objektif pembelajaran yang telah digariskan. Pada masa kini, terdapat peningkatan minat pensyarah dalam menggunakan teknologi dari aspek amalan pengajaran. Kompetensi ini adalah didasarkan dengan pengetahuan teknologi yang jelas dan pengetahuan pedagogi yang luas serta pengetahuan yang mendalam tentang isi kandungan. Menurut Graham, teknologi pendidikan merupakan satu bidang yang sukar untuk mengukuhkan teori. Asasnya kerana pembangunan teori untuk teknologi pendidikan adalah sukar, memandangkan ia memerlukan pemahaman terperinci tentang hubungan rumit yang terikat dengan setiap konteks. Hal ini bertambah sukar apabila matlamat guru, bilik darjah, politik dan kurikulum pula berbeza daripada satu kes kepada kes yang berlainan. Walau bagaimanapun, masih terdapat ramai penyelidik teknologi pendidikan dari seluruh dunia berminat untuk mengkaji aspek pengintegrasian teknologi. TPEC merupakan salah satu cabang ilmu yang memerlukan para guru dan pendidik untuk menggunakan teknologi dalam pengajaran mereka. Kerangka kerja TPEC ini terdiri daripada 3 sumber utama, iaitu pengetahuan teknologi, pengetahuan pedagogi, dan pengetahuan kandungan. Daripada yang asas ini, 4 lagi jenis pengetahuan diperolehi, iaitu pengetahuan pedagogi kandungan, pengetahuan teknologi kandungan, pengetahuan teknologi pedagogi, dan akhirnya pengetahuan teknologi pedagogi kandungan, menurut Mishra dan Kohler pada tahun 2006. Pengintegrasian teknologi dalam kelas bukan sahaja memerlukan seorang pensyarah yang hebat dalam menggunakan teknologi semata-mata, tetapi perlu menggabungkan pengetahuan pedagogi dan kandungan seseorang pensyarah dalam kelas mereka untuk memaksimumkan proses pengajaran dan pembelajaran untuk mencapai objektif ko-kurikulum. Kolej Pengajian Islam Johor Marsah telah dinaik taraf menjadi Kolej Universiti Johor Sultan Ibrahim yang terletak di selatan tanah air Johor Bahru. Penubuhan Marsah merupakan kesinambungan sistem pendidikan agama negeri Johor dapat direalisasikan dengan menaik taraf Mahat Johor kepada pengajian kuliah dengan mengadakan program kuliah berkembar dengan Universiti Al-Azhar. Marsah merupakan sebuah IPT yang menawarkan kursus dalam bidang pengajian Islam di peringkat sijil dan diploma, iaitu sijil kemahiran bahasa Arab, diploma pendidikan tahfiz, diploma syariah, diploma usuluddin, diploma pendidikan Islam, diploma kewangan Islam, diploma perbankan Islam dan diploma tahfiz. Walaupun Marsah hanya menawarkan program dalam bidang pengajian Islam, namun kemahiran insaniah berkaitan komputer turut diterapkan kepada pelajar di dalam sukatan pembelajaran mereka. Hal ini terbukti melalui sumber berkaitan komputer yang diajar, antaranya subjek teknologi maklumat, teknologi pendidikan, asas komputer, Gerko IT dijadikan sebagai mata pelajaran wajib yang diambil oleh pelajar untuk kelayakan penganugerahan diploma masing-masing. Seterusnya, objektif kajian ini adalah untuk menghasilkan laman web e-pembelajaran pedagogi teknologi bagi subjek teknologi pendidikan menggunakan model TPEC di Kolej Universiti Islam Johor Sultan Ibrahim. Selain itu, objektifnya adalah yang pertama, mengenal pasti gaya pembelajaran dominan pelajar berdasarkan individu atau berkumpulan, mengkaji kesan pedagogi produktif menerusi pembelajaran berasaskan projek terhadap intelektual pelajar berbanding dengan kaedah konvensional, menganalisis
kesan yang diberikan oleh pedagogi teknologi produktif menerusi pembelajaran berasaskan projek ke atas intelektual pelajar. Yang keempat, mendapatkan persepsi pensyarah terhadap penggunaan pedagogi teknologi menerusi pembelajaran berasaskan projek meliputi intelektual pelajar. Yang kelima adalah untuk mendapatkan persepsi pelajar terhadap penggunaan pedagogi teknologi produktif menerusi pembelajaran berasaskan projek meliputi intelektual pelajar. Dan yang terakhir sekali adalah membangunkan satu model pedagogi teknologi berasaskan model TPAD dalam pengajaran dan pembelajaran berasaskan gaya pembelajaran yang dapat meningkatkan intelektual pelajar setelah melalui kaedah pedagogi teknologi produktif menerusi pembelajaran berasaskan projek. Manakala reka bentuk kajian adalah menggunakan reka bentuk kajian eksperimen dan tinjauan dengan melibatkan kedua-dua data kuantitatif dan kualitatif. Pendekatan kajian melibatkan data kuantitatif adalah kerana pengkaji ingin mengetahui kesan rawatan terhadap kumpulan kajian, manakala pendekatan yang melibatkan data kualitatif pula dibuat kerana pengkaji berminat untuk mengetahui fenomena yang berlaku dalam kajian yang lebih mendalam. Fenomena yang dimasukkan adalah dalam konteks kajian pengkaji ialah untuk melihat kesan daripada aktiviti pembelajaran berasaskan projek dalam TPAD. Proses pemerolehan data kuantitatif dan regulasi daripada data kualitatif adalah lebih daripada hanya melakukan proses mengumpul dan menganalisis data. Pendekatan gabungan data kuantitatif dan kualitatif yang seiring dalam kajian dilihat mampu menghasilkan dapatan yang lebih tinggi. Kajian ini melibatkan dua kumpulan sampel iaitu pelajar dan pensyarah. Populasi pelajar terdiri daripada 60 orang pelajar diploma pendidikan dan diploma pendidikan tahfiz yang dipilih secara rawat. Manakala untuk pengumpulan data, kaedah pengedaran soal selidik adalah kaedah yang popular dan paling banyak digunakan dalam kajian sains sosial. Soal selidik mengandungi dua fungsi utama. Yang pertama adalah untuk mendapatkan demografi responden, iaitu maklumat individu seperti nama, umur, tahun, pendidikan, pekerjaan dan sebagainya. Manakala yang kedua bertujuan memberikan maklumat dalam bentuk pengukuran pemberi ubah sama ada individu ataupun kumpulan. Soalan-soalan direka untuk mengukur sikap, persepsi, kumpulan, tahap penghayatan dan sebagainya. Selain itu, untuk pengumpulan data, kaedah instrumen rubrik digunakan sebagai penilaian formatif dan juga sumatif terhadap hasil kerja pelajar. Rubrik juga merupakan suatu bentuk penilaian untuk mengukur perkara yang sukar secara konsisten berdasarkan kriteria tertentu. Manakala ujian pencapaian merupakan ujian yang dilaksanakan terhadap pelajar sebelum dan selepas rawatan. Dua set ujian pencapaian disediakan iaitu set ujian pra untuk dilaksanakan sebelum kajian dan set ujian pos untuk dilaksanakan selepas kajian. Manakala kaedah temu bual dilaksanakan untuk memperolehi data secara spontan dari aspek persepsi responden. Dapatan temu bual yang diperolehi berkemungkinan merupakan dapatan baru yang membawa maksud yang mendalam. Temu bual semi berstruktur adalah dipilih kerana jawapan responden diperlukan untuk memberi jawapan tanpa menyimpan terlalu jauh. Temu bual semi berstruktur merupakan jenis temu bual yang jelas, yang menjelaskan faktor-faktor dan juga subfaktor. Pengkaji akan menggunakan teknik temu bual bersemuka melibatkan interaksi dua pihak bagi mendapatkan data di samping melihat tingkah laku responden seperti reaksi dan persekitaran semasa sesi temu bual itu berlangsung. Manakala kajian rintis dijalankan sebelum pelaksanaan kajian sebenar di
bermula. Kajian rintis juga merupakan fasa terakhir penambahan sebelum pengumpulan data kajian sebenar. Kajian rintis bersifat fleksibel dan boleh dijalankan secara skala yang kecil. Tujuan kajian rintis adalah untuk memperbaiki mana-mana item yang lemah, kabur tidak lengkap dan sukar dijawab serta mengekalkan mana-mana item yang sesuai. Kajian rintis juga bertujuan untuk menguji kefahaman responden terhadap struktur ayat di samping meninjau masalah yang mungkin timbul sebelum kajian sebenar itu dijalankan. Manakala untuk analisis data, dalam kajian ini data yang diperolehi terbahagi kepada dua bentuk, iaitu kuantitatif dan juga kualitatif. Dapatan data kuantitatif akan dianalisis dengan menggunakan SPSS, manakala data kualitatif akan dianalisis dengan perisian in vivo yang merupakan salah satu perisian yang digunakan untuk menganalisis data kualitatif dan proses pengekodan dibuat berdasarkan kategori dan juga tema. Dalam kajian ini juga rujukan yang digunakan adalah daripada sumber-sumber yang diiktiraf, iaitu melalui Scopus, Web of Science dan juga jurnal-jurnal daripada UTM. Selain itu juga saya menggunakan buku-buku rujukan, tesis dan melakukan pembacaan di beberapa buah jurnal dan juga artikel seperti yang saya telah terangkan sebelum tadi. Okey, itu saja pembentangan saya untuk kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sekian, terima kasih.